Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam bersama dengan saya Cik Bon dan Cik Yat di dalam malam chill-chill sekali lagi. Alhamdulillah, setelah beberapa sebenarnya kali kita live di dalam malam chill-chill, kami ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana masih setia sebenarnya bersama-sama dengan kami setiap malam dalam malam chill-chill daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat setiap jam 9 malam. Macam kena elektriknya. Okay, so insyaAllah sekejap saya tengok. Takut tak dengar kan perkongsian malam ni. Takut kita cakap sorang-sorang je ni kan. Ada suara ke tak ada suara ke. Okay, so apa-apa pun lagi sekali kami nak ucapkan terima kasih pada anda yang meluangkan masa untuk bersama dengan kami pada sesi perkongsian sekejap pendek malam ini, sesi biasa kami iaitu malam chill-chill. Dan kami actually look forward untuk besok sebab besok kan tarikh yang kata apa macam keramat sikit lah untuk orang-orang yang kaki-kaki online ni. Dan kami pun join juga besok iaitu join flash sale. So nak tahu apa yang kami tawarkan, boleh tunggu saya ingat dalam sesi live tengah hari. Kami akan revealkan apa yang kami nak tawarkan kali ini pada sesi flash sale 99. Kena tunggu sebab kami akan berlive secara langsung. Live memang langsung kan? Betul. Live secara langsung sebenarnya pada jam 12.30 tengah hari, and masa tu kita akan announcekan apa yang kami akan bagikan dalam flash sales kali ini dalam 9 hari bulan 9. Sebab sebelum ni kami tak pernah pun ambil masuk dekat dalam untuk yang flash sale ni. Ya, sebelum ni kita orang participate in terms of beli barang lah. Tengok kalau beli barang memang kita orang participate lah. Kalau flash sale tak kisahlah 99 ke 10-10 ke 11-11 ke 12-12 ke, memang kadang-kadang kita menunggu sehingga pukul 12 malam tu. Keseronokannya pada flash sale tu. Sebab kadang-kadang kan bila kita tengok flash sale ni kan, kita boleh tengok terbeli. Jadi macam seronok sebenarnya. Kadang-kadang kita tengok di luar daripada flash sale tu dengan flash sale actually sama, lebih kurang sama je harga dia. Tapi kali ni sebenarnya apa yang kami nak bagi adalah harga yang orang kata memang penjimatan dia memang kau lagi satu kita akan berbalik-balik. Ini kena teka-lah apa yang kami akan berbalik-balik sebenarnya supaya orang katakan, sebab kami banyak sangat dapat feedback sebenarnya mereka nak sesuatu yang orang kata kehendak diri. Betul. Dan bila sebut Fahabina ni dia lebih dekat daripada orang kata apa design. Even kita baru-baru ni pun bila kita jumpa klien lama, dia kata you punya design tu lain lah. Different. Design daripada Fahabina ni berbeza sebenarnya daripada mana-mana yang dilihat di dalam social media sebenarnya. So that's why sebenarnya anda kena grabkan cepat-cepat untuk dapatkan apa yang kami akan tawarkan esok hari. Kena tunggu. Tapi apa-apa pun sebenarnya pada malam ini kita berbalik-balik kepada tajuk kita pada malam ini. Betul. Kita nak cerita pasal apa malam ni? Malam ni kita nak cerita pasal isu tanah. Tapi sebelum tu kita nak bercerita lah apa yang terjadi dekat kita menyebabkan kita kelewatan 10 minit sebenarnya. Cik nak cerita lah apa yang berlaku sebenarnya. Sebenarnya berlaku kami punya, ialah kadang-kadang kesibukan kita tu menyebabkan kita ni lupa sebenarnya yang kita ni ada kereta yang perlu di-maintain. So yang menyebabkan sebenarnya bila kami nak buka enjin kereta tu dia bunyi malam pula tu mana nak cari kedai. Nasib baiklah ada kawan yang membantu sebenarnya datang rescue cepat-cepat, pasang jumper, terus kereta tu hidup. So alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat bersama dalam live pada malam ini walaupun kita ada kelewatan lebih kurang dalam 10 minit. So kami mohon maaf atas kelewatan tersebut. So berbalik pada perkongsian pada malam ini tajuk yang kami nak bawakan adalah
Orang kata apa, isu bukan, rasa macam silap bagi ni. Sekejap Betul. Dia save tajuk di atas tak betul lah Dia sebenarnya tajuk pada malam ni kita nak memberitahu sebenarnya cara yang betul sebenarnya, cara untuk bagaimana kita nak memilih. Yelah, kalau kita kata kita nak bina rumah impian kita, of course lah kita akan bina di atas tanah. So kita perlukan ada tanah sendiri. Sometimes kita ada tanah pusaka, sometimes kita belum ada tanah lagi. So ini kepada dos yang belum ada tanah dan nak beli tanah. So at least dengan apa yang kami sampaikan ni, at least dia dah tahu dah cara bagaimana sebenarnya tanah yang sesuai sebenarnya untuk dalam dia nak membina rumah impian mereka. Okey, dan isu-isu yang selalu timbul bila bercakap berkenaan dengan tanah adalah orang kata apa, sometimes tanah tu terlalu kecil ataupun tanah tu bila kita info yang kita dapat dari segi keluasan nampak macam sesuai untuk buat rumah tapi kita tak tahu shape dia. Boleh jadi manjang, jadi macam tak sesuai untuk rumah. Sebab masa kita buat kempen 29 for you tu dan kempen first step ni juga kan, kita dapat dua sebenarnya ada rumah yang dia punya tanahnya berbentuk segitiga. Sangat pelik sangat tanah tu yang menyebabkan kena bila kita bantu untuk desainkan plannya, kita perlu sesuaikan dengan tanah yang ada. Dan lagi satu yang mencabarnya adalah dia perlu comply kepada PBT punya requirement. Sebab dia nak submit majlis dan kebetulan tanah tu 3 segi dan 2 segi tu ada jalan. Ada jalan dan dia dah occupy kat situ 20 kaki menyebabkan tanah tu dia punya kawasan untuk nak bina tanah tu jadi lagi kecil. Betul. So apa yang dia inginkan sebenarnya, kalau ikutkan sebenarnya dia nak ada beberapa bilik di bawah dan maknanya dia nak buat satu tingkat. Tak boleh sebenarnya untuk buat satu tingkat. Dia terpaksa untuk naikkan rumah tu kepada 2 tingkat and bentuk rumah dia tu agak bersegi 3 sikit. Agak berbeza, macam unik sikit lah dia punya rumah dia tu. Tapi kalau kata direalisasikan, dibuat rumah betul-betul memang cantik. Cantik. Dia macam agak unik lah. Tapi apa-apa pun sebenarnya kalau kata kita nak membina rumah, apa-apa pun perkara yang penting sebenarnya dalam kita nak membina rumah tu, pembelian tanah tu kita kena tahu apa perkara yang sebenar sebelum kita membeli tanah. Okey, dan juga isu yang timbul adalah status pemilikan masih tak bertukar, banyak nama. Itu memang bahayalah. Dan dikongsikan dekat sini ceratan daripada Harian Metro pada bulan 10 2020 tahun lepas berkaitan dengan tajuk dia sebidang tanah banyak nama. Okey, so dan juga ada daripada utusan. Ini utusan jauh sikit, utusan Borneo. Sana jauh, di seberang laut sana. Okay. So dia nyatakan apa tu? Sebidang tanah banyak nama. Itu pun perkara yang sama juga. Yang menyebabkan kalau kata kita nak bina rumah tu, kita kena tahu. Kalau kata kita nak menggunakan cash, dia tak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau kata kita nak menggunakan loan, kita nak maknanya kita nak bina nak rumah tu, kita nak menggunakan loan, dia agak sukar sebenarnya jika ada banyak nama dalam satu grant. Okay, so kita boleh pergi terus kepada poin yang pertama. Tapi sebelum tu kami nak ambil peluang ini nak jemput you all untuk join grup Telegram kami di Bina Plan Impian, di mana kami banyak masukkan tip-tip info live notification dan juga 3D terbaru pun kami masukkan dekat situ. Macam hari ni baru saja kami publish. Apa yang nama dia? Baiti Jannah. Baiti Jannati. Baiti Jannati. Tu adalah latest kami punya 3D yang kami keluarkan. Yang kami keluarkan dengan nama Baiti Jannati. Itu berada di Melaka sebenarnya. Untuk pemilik dia tanah tu, lokasi tanah tu adalah di Tanjung Minyak. Kalau tak silap, Tanjung Minyak dekat area Bukit Rambai sana. Okay. Bukit Rambai Melaka. So kalau anda belum lagi melihat, so boleh scroll. Nanti tunggu live ni habis dulu, baru anda boleh scroll kepada page Farhabina, posting kami petang tadi. Okay. Kami baru revealkan saja
design untuk Baiti Jannati. Dan juga kami nak jemput you all untuk subscribe channel YouTube kami di Farhabina. Kita baru tadi masukkan video baru di mana tip cara nak buat mural. Dia macam kreativiti lah, team. Sebenarnya bukannya idea tu bukannya datang daripada kami pun. Sebenarnya idea tu adalah daripada team Farhabina sendiri. Yang dia nak, bila nak bekerja dalam satu tempat, dia nak ada tempat yang macam Excited. macam excited. Jadi dia rasa macam seronok. Bila seronok maknanya produce kepada klien ataupun servis kepada klien, dia akan memberikan yang lebih baik sebenarnya. Alhamdulillah kita ada ex staff dia kata, oh look forward nak datang, bangun pagi tak sabar nak datang. Betul. Itu memang kami rasakan, kami tak pernah pun tanya dengan mereka ni sama ada mereka ni seronok ke tak kerja dengan Farhabina, tapi bila semalam kami punya salah satu bekas team kami sekarang ni dah bekerja sebab dia nak go kepada arkitek. So dia terpaksa juga pergi kena join kepada consultant sebenarnya. So apa yang dia beritahu sebenarnya, dia kata dia seronok sebenarnya dengan environment Farhabina ni. So kalau maknanya team kami rasa seronok, so insya-Allah apa saja yang kami buatkan kepada anda, maknanya apa saja design ataupun daripada segi pembinaan rumah, insya-Allah kami akan deliverkan yang lebih baik sebenarnya kepada anda. Hopefully yang fresh, idea yang fresh. Lepas tu dia orang pun tak terkongkong-kongkong, dia orang bebas berkarya. Okay, alright. So kita go kepada poin yang pertama untuk tajuk kita pada malam ini, cara bagaimana kita nak pilih dalam kita nak buat pembelian tanah. Yang pertama adalah kita perlu tahu bajet kita. Bila kita kena tahu bajet kita tu, kita kena elakkan beli tanah-tanah yang berjenis gambut ke, tanah sawah ke, tanah paya ke. Sebab itu walaupun dia murah, betul, tapi dia akan menyebabkan kos yang tinggi sebab kita kena top up tanah dekat dalam tu. Betul. Ataupun kalau kata tanah macam kalau bukit tu dia macam kalau dia curam. macam curam tu. Sometimes kita beli kita spend murah, tapi dari segi bukan pembetulan lah, nak in order untuk tanah tu sesuai untuk kita buat rumah, kita akan spend roughly half daripada amount yang kita guna untuk beli tanah. And then ada certain case boleh pergi sampai sama dengan amount yang kita spend untuk beli tanah tu lah. Okay. So cuba elakkan daripada beli tanah yang bergambut dan berpaya. So before beli tu tak boleh rely kepada on paper saja, kena turun untuk tengok dan pastikan plot ataupun tanah yang anda bakal beli tu ada dekat bahagian mana. Okay. So sebab yalah, kalau kita nak buat tanah, nak buat rumah, kalau kata tanah macam ni, biasa kita akan pakai bakau, ataupun kalau kata kita nak pergi kepada 2 tingkat tu, dia terpaksa pakai piling jenis RC tu, dan dia akan absorb you punya cost untuk buat rumah. Kita takut nanti kalau kata budget tu tight, nanti rumah tu akan end up jadi lebih kecil lah. Okay, itu point number 1 okay, boleh kita jump pergi pada point nombor 2 pula. Kita go kepada point yang nombor 2, which is nombor 2, dalam masa kita nak beli tanah tu, kita kena buat pecah bahagian bagi geran yang ada banyak nama. Okay, pecah bahagian, ataupun kalau kata susah sangat, kita pecah lot dia lah. Pecah lot tu, walaupun dia ambil tempoh yang lama, tapi nanti bila end up kita dah dapat tanah tu, memang totally nama kita, tak ada share dengan orang lagi dah lah. Okay, proses kalau kata untuk pecah geran, kalau kata dekat Melaka ni roughly dalam 2 tahun lebih, dan proses tu akan dihandle oleh juru ukur berlesen. Okay, so dah pergi dah lah point 1, point 2. Okay, tadi kita bercakap berkenaan dengan kesesuaian. Apa yang anda perlu beri perhatian dalam mana anda mencari tanah untuk buat rumah. Okay, alright. Cik Bon cakap dari tadi. Point nombor 3.
pastikan desain rumah yang dibina sesuai dengan keluasan tanah. Okay. So maknanya kalau kata anda nak mempunyai ruang yang besar, maknanya rumah anda tu anda nak rumah yang lebih besar. So anda kena cari tanah yang sesuai dengan keluasan rumah anda tu. Betul. Kalau kata dos yang dah terlebih dahulu maybe dah buat floor plan ataupun dah buat 3D semua macam tu. Jadi bila nak mencari tanah tu kena sesuaikan dengan floor plan anda dan juga kena allocate siap-siap dia punya setback requirement dia lah. Jangan bila kita dapat tanah tu kita tengok oh muat tapi sebenarnya ada requirement daripada pihak PBT, kita punya majlis kita, dia ada requirement. Ini dos yang kepada mereka yang nak buat submission kepada majlis kan. Okay. Sebab requirement tu adalah wajib sebenarnya untuk kita comply. So ini tips kalau kata bagaimana kalau anda nak membeli tanah tu bila mana anda dah ada plan rumah ni, apa yang anda perlu lakukan adalah seperti biasa, belah kanan, kiri dan belakang tolak 10 kaki dan belah depan tolak 20 kaki. Daripada floor plan kita tu kena tambah lah. Kalau kata daripada floor plan kita tu kita kena tambah lah. Daripada belah kiri rumah tu kita kena tambah 10, belah kanan tu kena tambah 10, belah belakang tu tambah 10. Belah depan tu dia punya minimum dia adalah tambah 20. Tapi kalau anda nak keluasan depan rumah tu dia lebih lapang. Selalunya kalau kita nak lapang tu dia dalam 35 ke 40 kaki tu dia dah lapang, dia okey, dia rasa lega. Daripada 20 kaki tu kita nampak macam rumah taman. So means kalau kata anda telah designkan floor plan anda ataupun anda ada beli floor plan dekat package mana-mana yang mungkin sebab sekarang ni banyak juga orang jual-jual package tu anda dah beli. Jadi kalau contoh lebar rumah yang design yang anda beli tu 30 kaki, jadi tanah yang anda perlu cari minimum lebar 50 kaki so kalau kata lebih lebar lagi bagus lah. Tapi kalau kata kurang, say dalam 45 kaki sahaja lebar tak cukup untuk cover anda punya floor plan yang anda beli itulah. Okey, itu kalau kata dari segi lebar. Kalau kata dari segi panjang, kalau kata panjang floor plan yang anda ada dah buat ataupun dah beli, contohnya panjang kata 50 kaki, kena ada penambahan belakang 10 kaki dan juga depan 20 kaki minimum. So kena ada panjang tanah yang anda perlu beli tu minimum adalah 80 kaki. Tapi kalau kata lebih panjang lagi bagus sebab nanti kan mana tahu kan kalau biasa kalau kita nak buat kenduri kan kita nak buat kemah semua macam tu, parking semua macam tu dan lebih baik kita dapat cari yang lebih panjang lah. Okey, dan kalau kata kita belum ada floor plan dan kita dalam proses untuk cari tanah tu, apa yang anda perlu buat, anda perlu selalu biasakan diri anda untuk survey untuk tengok-tengok floor plan, type of floor plan yang suit dengan minat anda. Jadi dekat situ anda dah ada idea berapakah minimum yang diperlukan lebar dan juga panjang untuk tanah yang bakal anda beli. Okey, dan sama juga kalau kata dos yang nak pergi kepada orang kata apa nak pergi kepada 2 tingkat, maybe dia boleh shrink sikit lah dia punya kelebaran tu dan juga ataupun panjang tu. Okey. Okey. Alright. So itu adalah poin yang nombor 3. Okey, so kita go kepada poin kita yang nombor 4. Okay. Poin yang nombor 4 adalah kita kena pastikan sebelum buat pembelian tanah lot tu kita kena ada kontrak. Kena ada kontrak yang sah. Kita tak boleh beli tanah lot di belakang bonet. Belakang bonet kereta. Belakang bonet kereta. So dia kena ada dokumen yang sah sebenarnya dalam kita nak buat pembelian tanah ni. Seeloknya sebenarnya tanah tu sebenarnya dia melalui kontrak tu adalah melalui pihak lawyer. Lawyer hartanah lah. Lawyer hartanah. Sebab dekat situ nanti kita tak nak nanti kita nak elakkan
tanah tu tak bertukar nama. Betul. Sebab nanti kalau kita dah bina, kita ingatkan tanah tu masih lagi tanah kita. Kita ingatkan itu kita dah beli memang tanah kita, tapi sebenarnya tuan rumah tu masih tak tukar tanah dan dia macam ambil sambil lewa macam tu. Ambil masa yang lama untuk nak tukar tanah, and yet tiba-tiba dia meninggal. Yang menyebabkan dia punya warisnya akan buat tuntutan, kita dah bayar tapi kita tak ada dokumen-dokumen yang sah tu yang mengatakan tanah tu adalah tanah kita, yang menyebabkan kita terpaksa serahkan balik tanah tu kepada waris yang meninggal tadi tu. Betul. Itu adalah perkara yang sangat bahaya sebenarnya kalau kita ambil mudah daripada segi dokumen-dokumen yang official ni macam ni. Dokumentasi tu ya. Dan ini banyak kalau kita kaitkan dengan Lord Lidi lah. Lord Lidi komen berkenaan dengan benda-benda macam ni. Which is diorang surat ikatan amanah tu yang boleh terpakai pada satu tempoh yang sekejap sahaja, lepas tu dah tak valid lagi. Dan nama kita belum ada pada geran asal. So orang kata apa, kita tak ada hak lah untuk walaupun kita dah buat rumah, dia macam contoh macam kes setinggan lah kan, setinggan. Tapi setinggan ni biasa yang nak balik tanah tu adalah kerajaan dia kadang-kadang dia adalah bagi pampasan sikit. Dia considerate sikit dia. Walaupun tak banyak, dia akan bagi pampasan sedikit, maknanya dia pindahkan orang tu ke PPRT macam tu, sama ada dia kena bayar bulanan ataupun kerajaan akan bagi pampasan lebih kurang dalam 10 macam tu lah lebih kurang. Tapi kalau mana anda bina bina rumah dekat atas tanah yang tak tukar nama lagi ni, dia tak ada pampasan langsung. Betul, sebab itu tertakluk pada budi bicara owner tanah tu lah. Walaupun kita dah bayar, tapi kalau kata benda tu tak ditukarkan, dia boleh simply benda tu dia akan macam twist macam tu saja. Dan dalam paperwork black and white-nya mengatakan tanah tu masih lagi milik orang ni, bukan milik kita. So kita akan kerugian yang sangat besar. Pertama sebab kita dah bayar duit tanah tu. Yang kedua kita dah bina rumah dekat atas tu. So cost yang sangat tinggi kita dah masuk dekat dalam tu, and terpaksa kita kena serahkan tanah tu semula kepada tuan tanah yang asal. So kita jangan terlalu ambil mudah perkara-perkara yang macam ini. Okay. So itu tadi adalah poin nombor 4 berkaitan dengan tanah. Okey. Poin terakhir malam ini, dalam mana kita mencari tanah untuk nak bina rumah, perkara yang anda perlu beri perhatian. Poin nombor 5 ni sebab dia juga memainkan peranan dari segi value tanah. Value tanah, which is pastikan status tanah yang kita nak beli untuk bina rumah tu. Kalau kata kita beli tanah status pertanian pun, kalau kata nak buat pinjaman menggunakan pinjaman kerajaan LPPSA, kita still boleh lagi guna. Tapi kalau kata those yang nak buat pinjaman bank swasta, kebanyakan bank swasta preference dia lebih prefer kepada tanah status kediaman. Betul. Sebab kalau kata kita nak apply pinjaman daripada bank swasta ni, selalunya dia tak suka tanah-tanah pertanian ni sebab tanah-tanah pertanian ni value dia rendah. Betul. So kalau kebanyakan ni Cik Yat disclaim dekat sini, kebanyakannya bank kalau kata dia nak memberi pinjaman kepada tanah pertanian ni, selalunya dia akan evaluate kepada tanah itu saja and dia beri 50% sahaja daripada situ. So bayangkan kalau kata dia evaluate, dia kata tanah tu nilainya hanya dalam contohnya dalam 100,000 macam tu. So pinjaman tu kita hanya boleh dapat 50,000 saja. So untuk 50,000 untuk bina sebuah rumah yang tersegam cantik memang tak boleh. Betul. Dan saya baru bercakap dengan public bank berkaitan dengan pinjaman. Dia kata untuk tanah status kediaman dia boleh bagi sampai 90%. 90%. So sangat tinggi dah sekarang ni. So maknanya 90% dia tu pada kos binaan tu. Betul. Dia bukannya kos tanah tu. Dia adalah pada kos binaan tu. Maknanya bank boleh bagi dah sampai tahap macam tu, kita hanya mengeluarkan 10% saja untuk macam orang kata bayar deposit sajalah untuk kita nak mulakan dalam
pembinaan rumah impian kita. Dan sebut harga tu di-provide oleh kontraktor lah. Kontraktor akan tolong buatkan. So indirectly maybe boleh discuss untuk orang kata apa, indirectly untuk markup dekat situ lah. Boleh maybe dalam bahasa dia kita kata actually 90% yang dapat tu equivalent to 100% cost untuk buat rumah. Betul tu. Kadang-kadang kita benda-benda macam ni kan, sometimes kita, harga rumah kita tu kalau difikirkan dia punya, sebab dia akan evaluate dengan tanah tu sendiri. Betul. So dia akan, kalau kata bank, dia kan ada dia punya penilai dia kan. So bila dia nilaikan rumah tu, mungkin rumah tu sebenarnya kalau dinilaikan dengan tanah tu sendiri, kalau kata kita bina rumah dalam harga 300 tapi dia nilaikan tanah dan rumah tu sendiri dengan harga 500,000, sometimes kita tak perlu bayar deposit pun. Betul. Dia hanya atas paper saja yang dia menampakkan 90% tu dia kena bayar 10% tu saja dia punya deposit dia. Tapi sebenarnya 90% tu dah cover dah sebenarnya dia punya pembinaan rumah tersebut. So itu bagusnya kalau kata kita kena lihat kepada status tanah tu. Tapi kalau kata anda adalah daripada kaki tangan kerajaan LPPSA kan, tak kisahlah anda tu tanah pertanian ke, tanah kediaman ke, pinjaman memang 100%. Bonus dapat jimat dekat situ lah, sebab ada certain klien yang tanya, dia kata betul ke untuk nak buat rumah LPPSA nak kena convert dulu pergi daripada pertanian kepada kediaman. Okay. So the best thing is that LPPSA still bagi 100% regardless tanah tu status apa status pun dia akan bagi sebenarnya, as long as dalam tanah tu tak ada satu bangunan yang lain pun dah dibina. Itu adalah requirement daripada LPPSA sebenarnya untuk kalau kita nak bina rumah impian di atas tanah sendiri. Dia tak boleh tiba-tiba kalau kita dah ada rumah kat situ, kononnya kita nak keluar duit LPPSA ni sebab kita kata kita nak buat rumah sewa depan kita punya tanah kita tu dalam kawasan yang sama. Itu tidak dibenarkan sebab bila Jabatan Penilaian dia datang, dia tengok ada satu struktur yang kekal which is rumah. Dia tak akan benarkan LPPSA untuk dia akan maklumkan lah, dia maklumkan kepada LPPSA ini kita tak benarkan untuk dia release kepada pinjaman tu disebabkan ada struktur kekal di atas tanah tersebut. Ataupun maybe ada rumah parent kita, rumah mak kita dekat situ. Sebab apa, kita kena faham bila kita nak buat pinjaman LPPSA ni, itu tanah tu dia akan dicagarkan kepada kerajaan. Jadi macam mana nak cagar rumah, dah ada rumah mak dekat atas tu. Dia berbeza lah kalau kata orang nak buat rumah rumah mesra rakyat. Betul. Kalau kata rumah mesra rakyat dia berbeza pula. Kalau rumah mesra rakyat kita boleh bina rumah dekat atas tanah yang tuan rumah tu hanya perlukan keluarkan surat kebenaran sahaja. Bila mana ada surat kebenaran tu and kita mohon kepada SPMB, Bahagian Suruhanjaya Perumahan Negara, so maknanya kita lepas lah, maknanya kelulusan tu kita lepas untuk nak bina rumah mesra rakyat, kita hanya perlukan surat kebenaran tuan tanah saja untuk kita bina rumah dekat atas tu. Tu dia different punya syarat lah. Mungkin intention government dia nak membantu orang-orang yang nak buat macam rumah-rumah mesra rakyat macam ni, dia just nak bantu, nak mudahkan. Mudahkan cara sebenarnya. Sebab kalau dia require nak kena pecah tanah, nanti kan dia akan makan kos yang tinggi. Okay? Sebab rumah ni dia bukan kehendak tau. Rumah ni sebenarnya keperluan. Dalam hidup kita ni ada 3 benda yang kita kena ada. 1 makanan, kedua adalah tempat tinggal, ketiga adalah apa lagi satu keperluan? Makanan, tempat tinggal, minuman. Tapi tempat tinggal adalah keperluan sebenarnya dalam kita nak tahu keperluan asas kita. Okay. So that's why lah sebenarnya pihak kerajaan tu dia memudahkan cara sebenarnya untuk mereka yang nak bina rumah menggunakan khidmat daripada
Suruhanjaya Perumahan Negara Berhad, SPNB. SPNB. So daripada situ kalau kata kita lulus, kita boleh bina rumah di atas, mungkin di atas tanah mak kita, walaupun dia tak payah tukar nama pun. Tanah tu tak payah tukar nama pun. So dia ada different situation. Kalau kata orang yang nak bina rumah menggunakan loan bank, pastikan tanah anda tu kena status kediaman. Itu adalah yang lebih baik sebenarnya. Tapi kalau anda adalah kaki tangan kerajaan, tanah pertanian pun tak ada masalah. Tanah kediaman apatah lagi kan. So dia kepada kategori yang ketiga berbeza pula. Mereka ni kalau kata nak bina rumah mesra rakyat, hanya minta surat kebenaran daripada tuan tanah sahaja. So case to case basis lah. Okey, so kita dah habis dah 5 poin yang anda perlu tahu sebenarnya dalam mana anda nak membeli tanah sebelum anda dapat membina rumah impian anda. Right. So, seperti yang kita canang-canangkan di awal live tadi, flash sale untuk 99 akan bermula esok. So, kena tunggu pengumuman kami pada live kami pukul 12.30 tengah hari. Lewat sangat ke kita beritahu? Tak adalah, time orang makan. Time orang makan? Dia kata, alah apa salah lewat Shopee dah announce dah pukul 12 malam ni terus je. Tak apa. Jalan Shopee dulu. Kita bagi Shopee tu lah. Yalah, bagi anda cuci mata dulu dengan Shopee, cuci mata dulu dengan Lazada. Anda boleh come back kepada Farhabina untuk anda menuju dalam pembinaan rumah impian anda. And jangan lupa join grup Telegram kami di Banner Plan Impian. Okey, itu saja daripada Cik Yat pada malam ini. Dan juga Cik Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.